Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini untuk membahaskan kitab Al-Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah. Baik, jadi kita sambung masih lagi membahaskan berkenaan dengan bab khalqil jan wa qissati syaitan, bab penciptaan jin dan juga kisah berkenaan dengan syaitan. Baik, jadi kita masuk pada fasa yang berikutnya, itu fasa kita nak membincangkan, kita nak sambung perbahasan kita berkenaan dengan apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan berkenaan dengan fitnah dan juga ujian yang didatangkan oleh syaitan ini. Baik, jadi kita dah bahaskan sebelum ni berkenaan dengan bagaimana larangan untuk mencela syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyebut ta'isa syaitan, dan bagaimana perkataan kita terhadap syaitan itu akan memberi kesan kepada syaitan itu sendiri, akan lebih membesar, akan lebih sombong. Dan apabila kita mengucapkan zikrullah bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iaitulah hadis Abu Tamimah, kita bacakan sebelum ni. Nabi SAW sabda, wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Bila kita sebutkan bismillah, maka syaitan itu akan mengecil sehingga menjadi sebesar lalat. Jadi itu kita kata hadis yang menjadi penjelasan akan hakikat syaitan ini. Baik. Kemudian kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun wa yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu Adam. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ain, yakni pandangan mata, adalah benar. Al-ain di sini adalah natijah daripada pandangan mata. Itulah kemudaratan yang boleh berlaku akibat pandangan mata yang disebabkan oleh sama ada pandangan itu datang dengan dalam bentuk kagum ataupun hasad. Baik. Wa yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu Adam. Maksudnya datang disebabkan oleh syaitan dan juga hasad anak Adam. Baik. Jadi ain ini, apa maksud ain? Ain ini adalah pandangan mata. Kalau kita kata dia adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang berlaku dengan izin Allah, yang merupakan kesan akibat daripada syaitan dan juga hasad anak Adam. Ini datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi kalau kita tengok balik, lafaz yang pertama ni sahih, al-ainu haqqun. Lafaz yang pertama sahih. Tetapi lafaz yang kedua, wa yahduru biha syaitan wa hasad ibnu Adam, itu dhaif. Tetapi maknanya sahih. Dari sudut maknanya sahih. Baik. Dalam kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan berkenaan dengan ain ini dalam surah Al-Qalam ayat 50 hingga 52. Ayat 51, yang lebih spesifiknya ayat 51. Wa in yakadu alladhina kafaru
la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Baik. Kita tengok dia punya tafsir dia sekejap. 51 ayat 51 surah Al-Qalam. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Baik. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan ataupun menjatuhkan, menggelincirkan atau dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka. Dengan pandangan mereka. La yuzliqunaka bi absarihim, dengan pandangan mereka yang penuh dengan pemusuhan dan kebencian, hasad dan juga pemusuhan kebencian. Lamma sami'u dzikra, semasa mereka mendengar Al-Quran. Ini peringatan Al-Quran. Wa yaquluna innahu lamajnun. Dan mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad ini benar-benar orang yang gila. Baik. Jadi ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir ulama, antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah dalam salah satu risalahnya, beliau menyebutkan ini antara ayat yang disebutkan oleh imam para ulama berkenaan dengan bagaimana bagaimana orang-orang musyrikin mereka menggunakan pandangan mata mereka, iaitulah alat untuk kita kata apa, digunakan untuk menggelincirkan ataupun untuk menjatuhkan Nabi SAW. Baik, dekat sini ada beberapa tafsiran. Secara umumnya tafsiran kebanyakan ulama merujuk kepada pandangan mata, yakni pandangan pemusuhan, kebencian dan hasad ke atas Nabi. Jadi poinnya di sini ulama bahaskanlah macam mana pandangan mata itu dapat menjatuhkan Nabi. Maksudnya pandangan mata yang penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad dengki, penuh dengan pemusuhan. Baik, kat situlah sebahagian ulama tafsir yang dinukilkan daripada Syekh Abdul Rahman ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah membawakan pendapat sebahagian ataupun sebahagian ulama tafsir yang menyatakan sebahagian orang musyrikin mereka sengaja mencari seorang lelaki yang merupakan kahin ataupun bomoh ataupun pawang dalam salah satu kabilah orang Arab yang dalam, duduk di pedalaman. Lalu mereka mengambil lelaki tersebut yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat dan sebagainya. Lalu mereka sengaja memerintahkan lelaki tersebut untuk melihat Nabi supaya terkena ain. Ini datang dalam sebahagian tafsir yang dinukilkan daripada Syekh Abdul Rahman ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah bila dia menyebutkan tentang ain. So, kalau kita tengok balik, memang kalau kita buka dalam tafsir Mu'tabar, memang kita tak akan jumpa lah. Melainkan apa? Ada, dalam tafsir At-Tabari ada. Dikatakan, Wa in yakadu alladhina kafaru ya Muhammad yanfudhunaka bi absarihim min shiddati adawati laka wa yuzilunaka fayarmu bika 'inda nadharihim ilaika ghaidhan 'alaika. So, mereka menggunakan mata mereka ketika melihat Nabi untuk menjatuhkan Nabi. Baik. Wa qad qila innahu uniya bidzalika wa in yakanu alladhina kafaru mimma anuka bi absarihim liyarmuka bika ya Muhammad wa yasra'unaka kama taqulu al-arab kada fulan yasra'uni bi shiddati nadhrihi ilayya. قالوا وإنما كانت قريش عانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوه بالعين فنظروا إليه ليعينوه وقالوا ما رأينا رجلا مثله أو إنه لمجنون فقال الله لنبيه عند ذلك وإن يكاد الذين كفروا ليرمونك بأبصارهم أي لا يزلقونك
la yuzliqunaka bi absarihim, maksudnya la yarmunaka bi absarihim, mereka akan menggunakan pandangan mata mereka yang penuh kebencian dan hasad terhadapmu wahai Muhammad. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Baik, kat situlah kita kata antara ayat yang dijadikan dalil oleh ulama, maksudnya ain ini pernah kita kata memang adalah kebiasaan, memang wujud, memang kita kata bukanlah perkara yang baru. Baik, jadi sebab itulah kalau kita tengok balik diperintahkan kita untuk berlindung daripada hasad, daripada ain, daripada hasad, daripada pandangan mata yang hasad, daripada apa kita kata, daripada kebencian dan juga pemusuhan yang datang melalui alat-alat tadi, pandangan mata dan sebagainya. Baik, antaranya pandangan mata. Sebab itu Nabi SAW kata al-ainu haqqun. Baik, yang menggunakan alat ini untuk menjatuhkan seseorang ke dalam kemusnahan ataupun kesakitan dan sebagainya, baik, yang diizinkan oleh Allah adalah syaitan dan juga hasad, dengki daripada anak Adam itu sendiri. Baik, itu kalau kita jawab secara umum lah. So benda ni memang ada lah. Baik, apa kaitan dia dengan pandangan mata? Kita kena faham, setiap perkara yang ada pada anggota badan kita ini, dia akan memberi kesan dan pengaruh pada persekitaran. So ini memang betul, memang kita kata memang terbukti dari sudut perkataan kita, pandangan mata kita. Sebab itu kalau kita tengok balik apa yang perkara yang dapat menggerakkan, mempengaruhi kejahatan itu boleh berlaku adalah daripada perkara-perkara tadi. Pandangan mata, pandangan mata itu yang starting dia. Sebab itu kenapa dalam syariat Allah SWT memerintahkan supaya kita menundukkan pandangan daripada perkara yang haram. Wa qul lil mu'minin an yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati an yaghdudna min absarihinna. So Allah Ta'ala perintahkan orang-orang beriman menundukkan pandangan mereka. Begitulah juga orang-orang beriman di kalangan wanita, mukminat, supaya menundukkan pandangan mereka. Kerana mata ini adalah alat yang akan menyampaikan seseorang kepada kejahatan pada hatinya, untuk menggerakkan kejahatan. Baik, itu satu wajah lah. Satu lagi, memang pandangan mata ini disebabkan oleh maksiat dan dosa dan hasad, dengki, kebencian, maka dia akan memberi kesan. Bergantung kepada sejauh mana pengaruh mata itu. Maksudnya makin jahat seseorang itu, makin pengaruh mata dia itu akan memberi kesan. Sebab itu dengan melihat mata seseorang, kalau kita tengok ulama dulu bahas kan, kalau dengan melihat mata seseorang pun kita boleh tahu macam mana tahap kejahatan dia. Sebab apa? Sebab ada kesan, ada pengaruh. Sebagaimana pada lisan seseorang ada pengaruh. Ada maksud kita nak tahu orang tu baik atau tak, kita tengok pada lisan dia. Betul tak? Kalau dia cakap benda-benda yang baik, maka kita tahu hati dia orang yang baik. Dia adalah orang yang baik. Sebab itu kata sebahagian salaf, man ammara kitab Allah, ja'alahu Allahu lisanahu barakatan ataupun mubarakah. Barang siapa yang menjadikan kitab Allah itu sebagai imamnya, maka Allah akan menjadikan lisannya itu penuh keberkatan. Barang siapa yang menjadikan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang sebaliknya sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, maka tak akan keluarlah keberkatan daripada mulutnya, daripada lisannya. Sebab itu kalau kita tengok orang yang jahat, dia akan cakap benda yang jahat. Tak mungkin orang yang jahat cakap benda yang baik. Mesti akan terkeluar juga perkataan-perkataan yang jahat. Itu yang menunjukkan sejauh mana kebaikan dan kejahatan yang ada dalam hatinya. Orang yang mencarut, orang yang suka mencarut, orang yang suka menghina, melaknat orang lain, memaki hamun, itulah hati dia, itulah dia punya hati. Apa yang dia nampak, apa yang dia kita kata apa yang terzahir pada lisannya, itulah apa yang ada dalam hatinya. Satu kata Nabi SAW, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ada di dalam jasad kita ini seketul daging. Kalau ianya baik, maka baiklah keseluruhan anggota badan. Kalau ianya buruk, maka buruklah seluruh anggota badan. Maka ianya adalah hati.
So, kalau hati seseorang itu baik, maka lisan dia pun akan baik. Mata dia juga akan baik. Mata dia bila melihat nikmat orang lain, maka dia bersyukur kepada Allah SWT, dan dia merasa bersyukur juga atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang lain. So, mata, kita kait mata tadi. Lisan kita tahulah, lisan orang yang baik, hati yang baik, dia akan menzahirkan perkataan yang baik. Kan? Hati yang buruk akan menzahirkan perkataan yang buruk. Kan? Dan mata juga sama. Hati yang baik akan melahirkan mata yang baik. Mata yang baik bila dia tengok orang lain dapat nikmat, dia tak akan rasa hasad. Dia tak akan rasa dengki. Bahkan dia bersyukur. Dia mendoakan kebaikan kepada orang tu. Dia mendoakan kebaikan. Kalau ada perasaan hasad atau dengki, dia menahan dirinya. Dia tak mendoakan keburukan supaya Allah Ta'ala tarikkan nikmat orang tu, tak. So, mata yang baik. Tetapi kalau mata yang buruk, dia tengok apa pun semua buruk. Dia tengok orang dapat nikmat, dia tak suka. Dia minta supaya Allah Ta'ala hilangkan nikmat tu pada orang lain. Bahkan dia mendoakan kecelakaan pula dengan pandangan mata tu hasad. Sebab itu yang kita kena faham. Sebab itu kita kena faham al-ainu haqqun. Maksudnya ada kesan. Maksudnya sebab tu Nabi kata al-ainu haqqun. Pandangan mata itu yang boleh menimpakan sesuatu kemudaratan ataupun satu penyakit adalah hak. Cuma kita tak boleh tahulah. Kita tak boleh tahulah secara spesifik siapa yang kena ain. Kita tak boleh tahu, melainkan apabila dia tu sakit dan tidak diketahui sebabnya. Tidak kata sebabnya, kemungkinan boleh jadi berlaku disebabkan oleh pandangan mata. Tetapi kita tak boleh jazamkan, kita kata ini confirm. Kok mana pun kena check dululah. Sakit apa? Tak semudah kita kata orang tu sakit terus kena ain. Tak juga. Kan? Sebab benda ni benda gaib. Tetapi boleh jadi ada pengaruh ain. Sebab itu kenapa kita kena melazimi zikrullah dan menahan kita maksudnya tidak dalam konteks zaman sekarang ni, maka kita menjaga pandangan dengan kita menghalang juga daripada orang untuk melihat nikmat-nikmat yang ada pada kita. Menghalang maksudnya di sini kita minimumkan. Maksudnya kalau ada nikmat apa-apa, tak perlulah kita nak tunjukkan di media sosial ke dan sebagainya, kan. Maksudnya tak perlu kita nak lebih-lebih lah. Kerana tak semua orang suka kita. Ada saja orang yang hasad, ada pandangan orang yang berbeza-beza, kita tak tahu. Tambah-tambah lagi di media sosial. Kadang-kadang tu boleh jadi adik-beradik yang terdekat sini pun ada hasad, dengki dan sebagainya. Dan itulah yang berlaku. Kalau kita tengok balik, ada pengaruh mata, pandangan mata. So ini kata Nabi SAW, wa yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu Adam. So macam mana dia datang syaitan tu? Maksudnya orang yang melihat tu dihasut oleh syaitan, diberikan waswas oleh syaitan, dibisik oleh syaitan untuk hasad, untuk benci, untuk terlampau kagum. Itu boleh jadi juga. Dan hasad daripada anak Adam itu sendiri. Itu maksud dia. Baik. Kemudian kita tengok balik hadis riwayat Imam Ahmad. Antara perangkap ataupun kita kata fitnah syaitan lagi. Daripada Abdullah bin Shaddad, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Ja'a rajulun lil Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, inni uhaddithu nafsi bi syai'. Seorang lelaki datang jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada uhaddithu nafsi bi syai'. Aku dalam hati aku ni ada something. Uhaddithu nafsi bi syai'. Dalam hati aku ni ada something. La an akhira min as-sama'i ahabbu ilayya min an atakallama bih. Aku dijauhkan daripada langit, ataupun dilewatkan daripada langit, atau dijauhkan daripada langit, lebih aku cintai daripada aku nak cakap benda tu. Maksudnya dia tak mau cakap. Dalam hati dia ada something, adalah sesuatu. Dia kata kalau aku ni dijauhkan daripada langit, lebih aku suka berbanding aku nak cakap benda tu. So maksudnya benda tu tak baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Allah Maha Besar.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi radda kaidahu ila alwaswasah. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya kepada waswasah. Subhanallah. Apa maksud hadis ni? Hadis ni sahih, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibn Abbas. So seorang lelaki ni dia ada something dalam hati dia. So something yang tak baik. Apa yang menghalang untuk dia cakap? Takutkan Allah. Sebab dia kata kalau aku dijauhkan daripada langit, lebih aku suka daripada banding aku cakap. Maksudnya benda tu tak baik. So dia simpan kat hati dia. Nabi SAW bila dengar perbuatan dia ni, dia tak sanggup cakap benda yang ada dalam hati dia. Maksudnya benda tak baik. Nabi kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillahillazi radda kaidahu ila alwaswasah. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya, ini tipu daya syaitan, kepada waswasah. So, nampak? Di sini kalau sesuatu yang kita yang terdetik dalam hati kita yang tak baik, itu adalah waswasah. Bila kita cakap, itu adalah tipu daya syaitan. Bila kita cakap kait, maksudnya dia jadi dosa. Itu tipu daya syaitan tu. Apa yang kita dalam hati kita cakap. Sebab itu bila lelaki tadi, dia tak jadi cakap, dia tak mau cakap sebab benda tu dia takutkan Allah. Dia tak mau, dia tak sanggup nak cakap apa yang terdetik dalam hati dia. Maksudnya Allah Ta'ala telah jaga dia, Allah Ta'ala telah kembalikan tipu daya syaitan tu menjadi waswasah balik, menjadi waswas saja. So apa yang ada di dalam hati, dia still akan menjadi waswas. Bila kita dah cakap benda yang waswas tadi, dia jadi kaid, jadi tipu daya. So sebab tu Nabi kata alhamdulillahillazi radda kaidahu ila alwaswasah. So Allah Taala telah mengembalikan apa kita kata tipu daya syaitan itu menjadi waswasah. So itu antara perkara yang kita boleh faham. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis yang menjelaskan lagi apa contoh benda yang waswasah ni. Waswas, ya. Antaranya hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa idza balagha falyasta'id billah wal yantahi. Baik. Hadis ini sahih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, dan juga Imam Muslim. Begitulah juga Imam Qiwam Sunnah Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah. Baik, Rasulullah SAW bersabda, syaitan akan mendatangi salah seorang di kalangan kalian. Maka dia akan berkata, man khalaqa kadza? Siapa yang mencipta ini? Siapakah yang mencipta ini? Siapakah yang mencipta ini? So syaitan datang mula step by step. Baguslah kan? Dia datangkan persoalan. Sampailah dia akan kata apa? Sampailah dia akan waswaskan kita. Man khalaqa rabbak? Siapa yang mencipta Tuhanmu? Siapa yang mencipta Tuhanmu? Fa idza balagha, Nabi kata kalau sampai tahap tu, falyasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, dan berhenti, stop. Jangan layan. So ini kaedah ketika kita adanya waswas daripada syaitan. Tak kira lah waswas tentang apa-apa saja. Lebih-lebih lagi waswas tentang Tuhan. Kalau ada datang perasaan waswas tentang kewujudan Tuhan misalnya, agnostik, datang orang agnostik datang kat kita, dia bagi waswas pasal kewujudan Tuhan. Ketahuilah dia syaitan. Syaitan yang datang, dia nak tanya kita siapa cipta ni, siapa cipta itu, sampailah dia datang siapa cipta Tuhanmu. Bila dia dah sampai tahap tu, kata Nabi, fa idza balagha hadha mablagh, bila sampai pada keadaan mempertikaikan tentang ketuhanan, mempertikaikan kekuasaan Allah, mempertikaikan tentang sifat Allah atau zat Allah, falyasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Maka ketika itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus minta lindung. Wal yantahi, stop, Nabi kata, berhenti, jangan layan. Itu kaedah dia, tips untuk melawan waswas syaitan. Dalam sebahagian riwayat lain
diisyaratkan dengan ludah. Falyabsaq ataupun falyabsaq, apa tu? Diisyaratkan dengan ludah di bahagian kiri. Dalam sebahagian riwayat lain lagi dikatakan falyaqulu amantu billah wa rasuluhu. Amantu billahi wa rasulihi. Amanna billahi wa rasulihi. Dan sebahagian riwayat lain kan, riwayat yang lain ditambah dengan apa? Katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup. Macam mana nak lawan was-was? Itulah. Jangan layan. Pertama, minta isti'adzah, minta perlindungan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berhenti, jangan layan. Nak tambah lagi, dalam riwayat lain disebutkan, cakap aku beriman kepada Allah dan Rasul. Baik, was-was ni apa saja was-was. Contohnya tengah PKP ni, ada macam-macam was-was syaitan. Ada yang macam dia dalam hati dia rasa macam nak buat benda yang tak baik. Was-was juga tu. Contohnya ada orang dia kata, kau ni dah tak guna ni, baik kau buat gini misalnya dalam hati dia. Baik engkau okey sekarang ni orang tak apa buat benda-benda yang apa maksiat ke, ataupun ada terdetik nak bunuh diri ke. Orang-orang sekarang ni, zaman sekarang ni pelik-pelik. Ada yang sampai tahap, yalah kita tak boleh overestimate tentang was-was syaitan ni, kerana dia akan datang. Mungkin akan ada perasaan rasa macam nak bunuh diri ke, pasal stres sangat kan. Sebab tu apa cara untuk kita melawan was-was itu? Minta lindung kepada Allah daripada syaitan. First, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana was-was ini datang daripada syaitan. So a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yantahi, berhenti, stop, jangan layan. Kalau rasa benda tu datang disebabkan kita duduk seorang-seorang, okey. Kontak kawan kita, sembang dengan kawan. Call dia, buat video call ke. Okey. Luahkan dekat dia masalah. Okey, simple. Jangan duduk seorang-seorang kalau dalam keadaan macam tu. Contoh, kontak family ke. Dah tak boleh balik kampung kan, kontak family ke. Okey, sembang. Ataupun buat benda lain, buat benda yang bermanfaat. Okey, buat kerja, sambung buat kerja. Kalau buat kerja stres, okey, stop dulu. Okey, buat apa? Tengok video pasal binatang ke. Tengok apa benda-benda yang harus, benda-benda yang halal, bukan benda yang haram lah. Jangan tengok benda yang haram, benda haram lagi tambah lagi maksiatnya, lagi tambah was-wasnya. Benda yang harus, tengok benda yang harus. Ataupun baca Quran, menuntut ilmu kalau datang was-was. Itu caranya. Waliyantahi maksudnya jangan layan, stop. Was-was ni apa saja. Contohnya macam ada perasaan nak, contohnya macam anda pernah dengar dulu ada orang dia ada perasaan dia nak buat something yang di luar normal kan. Maksudnya dia tengok ada orang macam tu dia maksudnya dia nak buat benda yang ganas. Dalam hati dia ada dia rasa macam nak buat benda yang ganas. Termasuk pada anak dia sendiri. Dalam hati datang. Syaitan yang bawa benda tu. So apa nak buat? Falyasta'id billah. Minta lindung dari syaitan. Sebab sekarang ni kita tak boleh salahkan penyakit. Ada orang dia nak salahkan. Saya ada ni lah ustaz. Saya ada OCD lah. Saya ada inilah. Saya ada itulah. Saya ada penyakit ni lah. Itu tak boleh. Kita kata tak boleh jadi alasan. Maksudnya apa yang Nabi SAW ajar ni untuk semua. Tak kira engkau ada penyakit ke apa. Jangan layan penyakit tu. Ya, engkau ada penyakit. Kalau ada penyakit, buat macam orang yang sakit. Dengar perintah Nabi SAW. Jangan layan. Ada orang yang dia datang was-was. Aku ni hidup ni berguna lagi ke tak ni? Dia duduk fikir nak terjun bangunan. Ista'iz billah, minta lindung pada Allah kalau datang perasaan. Wal yantahi, berhenti. Sekarang ni pula ada orang yang tak cukup duit misalnya.
Kemudian dia fikir nak join apa? Oh, sugar daddy ke, sugar book ke apa, sugar apa yang baru-baru ni kan. Dia kata dah darurat ustaz, darurat. Ista'id billah, minta lindung dari syaitan yang datang perasaan tu. Wal yantahi, stop. Cari kawan-kawan yang baik, cari teman-teman yang baik yang boleh menasihati kita. Duduk bersama dengan orang-orang yang boleh memberikan kebaikan kepada kita, memberi nasihat dan sebagainya. Jangan pergi menempa nahas, menempah perkara yang boleh merosakkan diri kita dan agama kita. Ataupun rasa macam tak yakin dengan agama Islam. Ini pun datang, was-was. Aku rasa tak yakin dengan Islam ni. Was-was. Apa nak buat? Layan ke? Jangan layan. Jangan sesekali layan. Bila start kita layan, syaitan akan datang. Dibawa lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berlapis-lapis. Takut bila dah berlapis-lapis was-was yang datang, susah kita nak lari lah. Susah kita nak buang. Sebab dia dah berlapis-lapis. Sampai kita pun dah cakap. Ini bagi orang yang ateis ke, agnostik ke, kita pergi dengar dia orang punya syubhat. Itu satu juga. Salah. Syubhat yang datang daripada golongan ateis ke, agnostik ke, jangan didengar. Dipalingkan diri kita daripada mereka. Dengar petunjuk. Dengar Al-Quran. Dengar sunnah. Kalau ada was-was, jangan layan. Contoh dia belajar hadis kan. Belajar hadis, tengok hadis. Ni sahih, ni dhaif. Kemudian dia pening. Pening, stop dulu, stop. Tanya orang yang tahu. Jangan dilayan was-was. Bila start dilayan was-was, habis. Tiba-tiba ada ajaran baru cakap kan. Ajaran baru kata, Mekah tu sebenarnya dekat Petra. Dia pun was-was. Dia pergi layan lah. Stop dulu. Isti'adzah, minta lindung kepada Allah dan minta lindung dan berhenti. Buat benda lain. Menuntut ilmu yang paling bermanfaat. Baca Quran. Doa, minta dekat Allah petunjuk. Minta Allah, ya Allah buangkan perasaan-perasaan was-was syaitan ni daripada aku. Sama juga orang yang diuji dengan, contohnya macam orang yang diuji dengan pornografi misalnya. Was-was syaitan datang. Kalau kamu tak buat ni, kamu akan gini. Kamu kena buat. Was-was. Supaya kamu tak terjebak dalam zina. Nampak? Was-was juga. Syaitan pandai. Dia tak suruh buat zina terus. Dia supaya kamu ni tahan, kamu tak buat zina, maka kamu buatlah. Kamu tengoklah pornografi. Apa nak buat waktu tu? Isti'adzah. Minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Stop. Jangan layan. Jangan layan. Kalau start layan, habis. Itu bahayanya. Was-was ni kalau kita start, sebab tu Nabi ajar kita berhenti terus. Jangan, was-was jangan dilayan. Maksudnya dia memang datang daripada syaitan. Kalau kita berjaya menahan was-was itu dengan kita tak melayannya, maka itu adalah kemenangan. Sebab tu Nabi kata dekat sahabat dia, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi radda kaidahu ilal waswasah. Sama juga dalam was-was apa lagi, was-was ambil wuduk ke. Sama juga sampai basah satu baju. Itu pun kena lawan dengan ilmu. Kan? Soalan di sini, bagaimana pula dengan gerakan hati, adakah boleh membuat keputusan sesuatu yang disandarkan pada insting? Baik. Kalau insting itu base pada Al-Quran dan Sunnah, insting itu berdasarkan fitrah, base pada Quran dan Sunnah, tak jadi masalah. Dia balik pada kita punya insting kita ni bukanlah kita kata insting yang secara mutlak lah. Maksudnya gerakan hati yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Maksudnya, anda bagi contoh yang mudah. Ada contohnya macam zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Baik, bila dia selalu bangkit malam kan, Kemudian dia bermimpi.
Ibnu Umar bermimpi, malaikat datang dan malaikat pukul. Malaikat datang dan pukul dia. Kemudian bila dia bangkit, insting dia kata apa? Apa yang dimimpi itu adalah apa? Adalah pasal disebabkan kelemahan dia ataupun perbuatan dia yang meninggalkan solat malam. Maksudnya lepas pada tu dia terus bangkit solat malam. Tu insting yang betul. So maksudnya insting yang melihat pada kesalahan diri sendirilah kita kata. Bukan melihat kepada untuk mengangkat diri sendiri dan sebagainya. So maksudnya lebih pada dipanggil nafsul lawamah. Nafsu yang mencela diri sendiri. Itu kita kata insting yang tak jadi masalah lah. Sebab kita bukan melihat pada buat keputusan tu bukan semata-mata insting semata-mata. Tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan berdasarkan apa yang kita lihat pada diri kita. Kelemahan diri kita. Hakikat diri kita. Kekurangan diri kita. Jadi itu tak menjadi masalah. Kita kata apa? Selagi mana dia dalam ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah tadi lah. Gerakan hati. Maksudnya, macam mana nak timbang gerakan hati itu betul atau tak? Itu masalah dia. So ditimbang dengan Quran dengan Sunnah. Sebab tu kena belajar Quran dengan Sunnah. Kena belajar ilmu. Supaya kita boleh timbang gerakan hati kita tu betul atau tak. Gerakan hati kita ni bertepatan dengan Quran atau Sunnah atau bercanggah. Contohnya, gerakan hati yang salah. Contohnya, ini selalu berlaku. Bila sama juga dia guna mimpi. Selalu berlaku. Iaitu insting yang salah. Maksudnya, kita kata yang berdasarkan sangkaan. So ada orang datang jumpa kita. Dia bagi tahu saya mimpi semalam. Saya mimpi apa? Mimpi kena patuk ular hitam. So insting dia kata ular hitam ni selalunya benda tak baik. So, sihir. So dia pun cakaplah kamu kena sihir. Ini tak betul. Ini bukan betul. Sebab dia akan membawa dalam keadaan tak sedar, tanpa sedar dia akan membawa kepada dia menuduh orang lain buat sihir. Sedangkan benda tu bukan fakta, bukan ilmu. Bukan dhannur rajih, bukan sangkaan yang betul, bukan sangkaan yang membawa kepada ilmu yang sahih, tapi sangkaan yang membawa kepada sangkaan lain. Sangkaan yang membawa kepada sangkaan buruk kepada orang lain. Itu jadi masalah sekarang. Kebanyakan orang yang terlibat dalam perubatan ni, rawatan dan sebagainya, dia terjebak dalam perkara ni. Bila dia ada perasaan sikit, dia ada terdetik dalam hati, kemudian dia terus keluarkan keputusan. Dengan gerakan hati dia tadi. Sedangkan gerakan hati dia itu bukan dipandu oleh wahyu. Hanya berdasarkan apa? Rajman bil ghaib. Hanya sangkaan. Kan? Dari sudut ilmu, dari sudut takwil mimpi, dari sudut ta'bir mimpi pun salah. Bukan semua orang yang mimpi nampak ular hitam tu kena sihir. Sebab tu dalam ilmu ta'bir mimpi pun kita bila nak ta'bir mimpi ni bukan semudah kita tengok jawapan dia satu. Maksudnya tengok satu alamat atau satu tanda dalam mimpi seseorang, kita boleh terus kita buat keputusan. Ular maksudnya benda yang tak baik. Tak semudah macam tu. Ular hitam, sihir. Tak semudah itu. Kalau kita baca kitab takwil, tafsir mimpi ulama-ulama, tak semudah macam tu. Sebab tu dia orang bincangkan bila tafsir mimpi ni, takwil mimpi ni, dia kena tengok keadaan orang yang mimpi tu juga. Dia bukan ikut suka hati dia macam ambil buku kemudian tengok satu kemudian ni dia punya tanda-tanda dia, ni jawapan dia. Bukan macam tu. Dia kena tahu keadaan orang yang mimpi tadi. Dari sudut diyanah dia, agama dia, dari sudut warak dia, dari sudut dia punya istiqamah dia di atas agama, amalan dia macam mana. Bukan semudah kalau kamu mimpi jumpa ini, insting dia kata ni sihir. Tak boleh. Salah.
Sebab itu membuat keputusan mesti bukan berdasarkan gerakan hati yang liar, tetapi gerakan hati yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Macam mana nak dapat gerakan hati yang dipandu Al-Quran dan Sunnah? Lazimi Quran dan Sunnah. Dan kita bukan orang yang membuat keputusan berdasarkan insting tadi. Dia bukan berdasarkan insting dia sebenarnya. Dia berdasarkan panduan Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati dia. Sebab itu kata para ulama, ilmu ni nurun. Nurullah la yuhda lil asi. Cahaya. Ilmu ini adalah cahaya. Cahaya Allah takkan dicampakkan kepada hati yang bermaksiat. Sebab itu ulama-ulama tafsir sebutkan tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah ni. Ulama-ulama salaf sebut dia macam cahaya yang Allah campakkan ke dalam hati. Yuqzafafu fihi fi qulubil ibad, yang dicampakkan pada hati hamba-hambanya. Sebab itu macam mana kita nak dapat insting yang betul? Dengan kita melazimi Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah mengikut kefahaman salaful ummah. Kalau tak, kita hanya rajman bil ghaib tadi, hanya sangka-sangka je. Sangka-sangka tak boleh. Kemudian ataupun insting kita tu salah. Sebab tu tak boleh. Sebab tu benda ni kita kata bukan, kita tak boleh buka lah pintu ni kan. Insting kau je, aku rasa tak boleh. Kan boleh rasa. Saya rasalah kau ni ada jin dalam. Mana boleh? Itu rajman bil ghaib. Itu dah mendakwa ilmu ghaib. Saya rasalah gini. Tak boleh. Islam bukan macam tu. Baik. Ustaz, saya ada kawan dia ada waswas dalam akidah dan perkara itu terjadi ketika dia nak buat ibadah hingga ia mengulang banyak kali takbir dalam solat. Adakah waswas ni perlu abaikan atau ucap syahadah kembali? Baik. Dia kena waswas yang macam kita kata yang berlaku dalam solat, berlaku dalam ibadah. Semuanya datang daripada waswas, daripada akidah kan. Itu memang kita kata kaitan dia sangat jelas. Sebab itu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, waswas yang datang, waswasah ni datang dalam hati. So bila mana dia sentiasa, dia masih lagi ada dalam hati, berlega dalam hati, dan dia cuba untuk lawan, maka lagi itulah dia masih lagi kita kata tidak terkeluar daripada Islam. Dan dia lawan. Sebab itu dia kena abaikan. Sebenarnya dia abai, bukan ucap syahadah kembali. Waswas ni dia akan sentiasa ada. Cuma sama ada kita layan atau tak. Sebab itu apa yang bentuk dia melayan ni, maksudnya bila dia ulang kali banyak takbir dalam solat tu, dia ulang banyak kali kan. Itu menunjukkan dia salah lah cara dia nak lawan tu, bukan macam tu kan. Maksudnya dengan ilmu dan dengan keyakinan. Kalau dia ada ilmu dan keyakinan dah menampak dalam hati, dia tak akan ulang takbir tu banyak kali. Tak akan ulang. Sebab apa Nabi SAW ajar, idza qumtum ila salah fakabbiru. Bila kamu mengerjakan solat, takbir sekali je. Buat apa banyak kali? Allahu Akbar. Bila dia start, dia tak ikut sunnah Nabi. So dia Allahu Akbar. Itu syaitan. Itu menunjukkan dia dipermainkan oleh syaitan. Dan dia taklah sampai kena ucap syahadah kembali. Cuma dia kena stop lah. Maksudnya ibadat dia tu, dia kena ikut sunnah. Apa benda ikut sunnah? Ikut sunnah Nabi. Sekali je takbir. Buat apa engkau Allahu Akbar, Allah nak tangkap niat lah apa benda. Dan bukan boleh kita buat bid'ah. Contohnya orang tu dia kata dia nak lawan waswas sebelum solat, dia baca qul a'udzu birabbin nas. Sedangkan Nabi tak ajar. Nabi tak ajar sebelum nak solat baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas tu baca waktu lain. Waktu solat, kamu nak solat, kamu niat untuk solat, niat dalam hati, kamu dah mula daripada nak ambil wuduk tu. Fokus ambil wuduk. Kerana Allah. Nak solat pun kerana Allah. So bila kamu dah menghadap ke kiblat, yakin kamu nak solat. Solat macam Nabi SAW solat. Dengan mudah.
Apa yang Nabi ajar, sallu kama ra'aitumuni usalli. So Nabi kata bila kamu nak solat, maka kamu masuk ke dalam solat kamu, fakabbiru, takbir Allahu akbar. Habis. Kemudian fokus dengan bacaan dalam solat. Doa istiftah. Fokus dengan surah Al-Fatihah. Bila engkau fokus dengan doa istiftah yang Nabi ajar, sama ada yang pendek ke, yang panjang ke, kau fokus dengan surah Al-Fatihah, munajat engkau dengan Allah, kau tak akan layan was-was. Bila dia tak fokus, bila dia tak faham bacaan dalam solat, buat bacaan waktu lepas wuduk tadi, ketika wuduk baca doa, tak fokus, dia tak faham. Bila tak faham, inilah yang menjadi masalah. So macam mana nak lawan was-was dalam ibadah, dan was-was yang bermula daripada akidah tadi? Jangan layan, minta lindung kepada Allah. Dan dalam ibadat mesti ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah, syaitan akan datang lagi was-was. Oh, was-was macam-macam was-was. Dia tak berjaya menjatuhkan kita ke dalam kekufuran, kalau dia berjaya jatuhkan ke dalam bid'ah pun lagi, dia pun dah seronok. Lega lah syaitan kalau dia tak boleh bagi kita jadi kafir. Bagi kita buat bid'ah pun dia seronok dah. Sebab bid'ah tu pintu untuk kepada kekufuran, kesyirikan. Sebab tu apa nak buat? Memang kena abaikan. Wal yantahi, kata Nabi, stop. Tak perlu ucap syahadah dah. Tak perlu ucap. Teruskan solat. So macam mana? Solat kamu kena ikut sunnah. Belajar solat. Belajar macam mana tata cara solat. Belajar macam mana solat. Macam mana solat yang fuqaha bahaskan. Apa rukun, apa syarat, apa sunan, apa sunnah-sunnah. Lazimi. Bukannya kena layan. Bila start dia jahil tentang solat, jahil tentang bacaan dalam solat, itu yang dia bertambah-tambah lagi was-was. Bila dia faham bacaan solat, bacaan dalam solat tadi, kemudian dia faham tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu lagi mengukuhkan dirinya daripada hatinya daripada was-was tadi. Itu cara dia, tak perlu ucap syahadah dah kan. Kecuali kalau dia dah ucapkan benda-benda yang memang kufur. Okay. Kalau selagi mana tu kita kata Nabi kata tadi, alhamdulillah radda kaidahu ila alwaswasah. Sebab sahabat tadi dia tak ucap benda tu. Benda yang tak baik tadi. Mungkin boleh jadi kekufuran. Mungkin boleh jadi benda-benda yang kekufuran, kesyirikan dan sebagainya, tetapi dia tak ucapkan. Bila dia tak ucapkan, dia berlega dalam hati saja. Sebab tu Nabi kata alhamdulillahillazi radda kaidahu ila alwaswasah. So segala puji bagi Allah yang telah mengalihkan tipu daya syaitan kepada waswasah. Hanya main dalam hati. So macam mana kita nak stop tu? Jangan layan. Minta lindung kepada Allah untuk ilmu, tu cara dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita dah bacakan tadi. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah bawakan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. So orang-orang yang bertakwa, bila mereka diganggu oleh sekelompok syaitan, sama ada waswasah tadi, tadhakkaru, mereka terus ingat Allah, ingat perintah-perintah Allah, ingat apa yang menjadi tanggungjawab mereka, ingat fa idza hum mubsirun, dan mereka akan mendapat, kita kata fa idza hum mubsirun, mereka akan celik, mereka akan mengetahui sebenarnya apa yang didatangkan oleh syaitan tadi adalah tipu daya dan juga was-was. Fa idza hum mubsirun. Kita tengok ayat ni apa? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Fa idza hum mubsirun. Baik. Ayat Al-A'raf 201 kan. Semuanya orang-orang yang bertakwa, bila mereka disentuh, diganggu sesuatu imbasan hasutan atau hasutan dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, ingat ajaran Allah, maka dengan itu mereka akan nampak jalan yang benar. Fa idza hum mubsirun. Kalau diganggu macam-macam, apa sahaja gangguan, keingat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut zikrullah. Ingat Allah.
diganggu syaitan ke, diganggu apa-apa ke, was-was. Tapi ni ayat ni lebih pada syaitan. Massahum ta'ifun minasyaitan. Sebab tu daripada ayat ini juga ulama mengatakan syaitan boleh mengganggu kita dalam sama ada gangguan was-was dan juga gangguan fizikal. Baik. Gangguan was-was ataupun gangguan fizikal. So gangguan fizikal ni termasuklah diganggu ketika tidur ke, mimpi yang buruk, tu syaitan lah. Dan apa lagi, kita kata mimpi yang buruk lagi, termasuklah sebahagian orang dia macam yang kena tindih kan, kena tindih tu. Sebahagian orang dia kata tak, tu bukan syaitan. Kena tindih tu disebabkan oleh kita letih dan sebagainya. Kemudian dibagi tahulah sebab sekian, sebab kita terlampau letih, kemudian ada apa benda tu dibagi tahulah. Baik, itu sign. Itu yang kita nampak, itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu benda gaib, cakaplah tak tahu. Jangan menafikan itu tak ada kena mengenai syaitan. Salah tau. Dia macam ni. Okey, sebab selalu kan dia macam ni, ana bagi tahu satu isu. Isu kena tindih. Dia kena betul cara kita jawab. Waktu tidur kan. Okey. Okey, kalau kita tengok saintifik kata apa? Dia kata dia berkait dengan dua hormon kan. Lysine dan gamma aminobutyric acid GABA. So dia memainkan peranan penting melumpuhkan otot-otot badan. Dipanggil apa? Fasa rapid eye movement. Dipanggil REM kan, REM. Ketika kita mengalami mimpi. So secara fisiologinya kita akan rasalah REM ni. Maksudnya mata kita tertutup rapat dan mimpi hanyalah sekadar mimpi. So maksudnya waktu tu kita takkan boleh gerakkan otot kita semua. So memanglah saintifik dia cerita kan. Memanglah dari sudut sains doktor boleh cerita ni adalah apa, disebabkan oleh dua hormon kita yang glycine dan gamma aminobutyric acid GABA bla bla bla, rapid eye movement, REM. Tapi yang raibnya, sisi raibnya kita tak tahu. Bila kita boleh explain dari sudut saintifik, silakan. Tapi jangan menafikan dari sudut gangguan syaitan. Boleh jadi berlaku. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sebab itu kenapa Nabi SAW suruh kita sebelum tidur ambil wudu, baca zikir, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 qul. Tiupkan. Kalau kita kata tak ada kaitan dengan syaitan, semata-mata REM tadi, semata-mata apa? Rapid eye movement, kita menafikan sunnah. Menafikan sunnah sebelum tidur tu. Sebab ini kita kena hati-hati. Bila kita cakap, iyalah, kita boleh cakap ni sebabkan oleh otot tadi bla 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 kan. Okeylah, yang tu yang saintifik tahu. Tapi bukan semua benda kita tahu. Ada lagi benda yang kita tahu. Benda gaib. So Nabi SAW datang, Quran datang, memanglah Nabi tak bagi tahu, tak cerita dia boleh ganggu, maksudnya sebabkan kamu kena tindih ke apa, tak bagi tahu secara spesifik. Tapi Quran datang secara umum. Wa idza massahum ta'ifun minasyaitan, umum. Gangguan syaitan, hasutan syaitan. Sebab tu dia boleh ganggu waktu tidur. Bukti dia, kita mimpi datang daripada syaitan. Dan boleh tak dia yang tindih tu boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Boleh jadi disebabkan oleh REM tadi. Rapid eye movement tadi. Yang menghalang untuk kita buat benda yang kita boleh explain dari sudut saintifik, tapi kita kena ada limit dia. Ada limit dia. Yang menjadi kesalahan, bila benda gaib ni kita terus nafikan. Oh tak, bukan. Ni REM dia.
sains membuktikan. Memanglah. Tapi ada sains benda yang sains tak boleh buktikan. Ini masalah bila kita terlampau obses dengan sains sampai kita kadang-kadang tu kita tak hati-hati. Baik, kalau kita menafikan maksud tak boleh ganggu, apa hikmah? Apa hikmah kita kena baca doa sebelum tidur? Apa hikmah? Kita menafikan hikmah yang Nabi SAW tunjukkan. Kalau syaitan tak boleh ganggu kita waktu tu, kenapa Nabi SAW suruh minta lindung? Ni persoalan dia. Baca 3 kul, tiup dekat 2 tapak tangan. Kemudian sapu dekat atas muka. Minta lindung. Minta lindung daripada siapa? Syaitan. Sebab anda pernah dengar orang kita dia, bukan daripada syaitan. Memanglah. Memang kita tak tahu. Tapi jangan menafikan. Sebab tu orang beriman, dia apa? Dia bila bab benda yang datang dalam Quran dan Sunnah, dia mesti apa? Tawaqqufan, isbatan wa nafyan. Tawaqqufan, dia mesti berhenti. Dia sama ada dia isbatkan apa yang diisbatkan oleh Quran dan dia menafikan apa yang dinafikan Quran, dia berhenti pada setiap satu. Dia tak boleh kata tak ada. Kita tak sama juga. Kita taklah kata semua orang yang kena tindih ni kena dengan syaitan. Boleh jadi dia letih dan sebagainya. Betul lah tu. Boleh jadi juga ada memang syaitan kacau. Dah tidur pun tak ambil wuduk, kemudian tak solat lagi, memang buat benda maksiat pula, ataupun tak baca Quran ke, boleh jadi. Dan kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu, maksudnya kita tak tahu benda gaib. Tapi masalahnya bila kita jadikan scientific tu first, lalu kita menafikan benda gaib, salah. Sebab tu kita persoalkan balik tadi, kenapa Nabi SAW suruh kita sebelum tidur baca doa. Doa sebelum tidur. 3 kul tu. Baca ayat kursi. Kenapa baca ayat kursi? Kenapa baca ayat kursi? Supaya kita berlindung kepada Allah daripada syaitan. Tiba-tiba, tak. Sebab tu kita kena betulkan. Memanglah, tak apalah nak pegang yang saintifik tu, tapi jangan nafikan. Jangan nafikan terus. Kadang-kadang macam kita nafikan terus benda gaib. Kalau tak macam mana? Apa hikmah dia? Walaupun baca doa ketika hendak tidur, ada juga gangguan tidur. Kenapa? Banyak. Kita kata sebab. Boleh jadi bacaan kita tu datang daripada hati yang lalai, leka, dan Allah izinkan untuk syaitan, dan boleh jadi ada penghalang-penghalang. Sebab itu Nabi bagi tahu banyak sebab. Contohnya, Nabi bagi tahu tentang malaikat takkan masuk ke rumah yang ada gambar, yang digantungkan gambar, kata ulama. Malaikat tak masuk dalam rumah yang adanya anjing. Malaikat tak masuk juga rumah orang, seseorang itu bila dia berjunuk. Baik, yang menjaga kita, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat jaga. So mestilah ada sebab-sebab yang mungkin ada kekurangan kita. Dari sudut kebersihan dan sebagainya, yang menyebabkan malaikat Allah Ta'ala yang hafazah, malaikat yang menjaga, tidak menjaga kita ataupun membiarkan kita, ataupun atas hikmah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala lebih tahu. Gangguan. Sebab itu kita kata benda tu kita boleh berlaku. Boleh ke syaitan cederakan? Kita dah bincangkan sebelum ni. Kita dah bincang kelas kita sebelum ni. Boleh. Boleh. Dengan izin Allah boleh. Bukan kita kata sebab dalil-dalilnya, kalau kita tengok balik macam mana apa kita kata, macam mana pada zaman sahabat, macam mana mereka mengganggu sampai membunuh. Tapi kita kena fahamlah, mereka bukan datang dalam bentuk asal mereka, tapi dalam binatang dan sebagainya. Itu jugalah Nabi SAW ajar kita supaya minta lindung.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta lindung daripada syarri ma khalaq tu maksudnya termasuklah syaitan. Masuklah syaitan. Cuma bukanlah maksudnya boleh cedera macam manusia cederakan kita tu. Maksudnya dia adalah dia punya form yang dia bentuk dalam bentuk kita kata binatang dan sebagainya. Boleh, maksudnya itu sebab itu kenapa Nabi SAW ajarkan kita bacaan-bacaan zikir ini antaranya untuk melindungi kita daripada binatang, sengatan binatang dan sebagainya. Dan syaitan ni boleh jadi dia adalah sifat dia makhluk yang fizikal yang kita boleh nampak dia bersifat dengan sifat syaitan. Sebab itu boleh lah. Tetapi bukan maksudnya dia boleh depan-depan kita ni dia boleh tak. Dia tak diizinkan macam tu lah. Maksudnya dia datang dalam keadaan kita lalai dan leka. Itu lebih spesifiknya. Sebab itu selalunya diganggu ketika tidur. Ketika kita tengah tidur. Tapi bukanlah bermaksud kita kena takut kan. Kena takut sampai tahap ni. Bacalah doa. Bacalah zikir. Kita dah bincang dah sebelum ni. Kena follow, kena tengok balik sebelum ni kan. Baik. Ana nak ulang 2-3 kali. Panjang-panjang tu takut jadi panjang. Jadi kena tengok balik kelas-kelas kita yang sebelum ni kita dah sebutkan. Baik. Boleh boleh. Sebagaimana kalau kita tengok balik kisah yang berlaku pada zaman sahabat. Maksudnya dia datang dalam bentuk ular. Maksudnya ada ulama kata itu di Madinah saja. Sebab dia mengganggu jin Islam. Dan ada yang kata sebab dia umum. Tapi ala kulli hal benda tu kita kata dia makhluk Allah. Bila sebut makhluk Allah, bila Nabi ajar kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu umum. Masuk syarri ma khalaq, semua keburukan yang Allah cipta. Masuklah keburukan syaitan. Dalilnya lagi kita boleh tengok macam mana pandangan mata kan, pandangan mata tadi. So pandangan mata jin pun boleh menimbulkan kesakitan pada kita. Sebab itu Nabi SAW sebutkan kepada dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan atau sahih, sitrun ma baina awrati al-ins wa baina a'yunil jin bismillah. Sebab itu Nabi kata penghalang antara aurat anak Adam dengan pandangan mata jin adalah bismillah. Sebab tu bila kita masuk tandas, buka pakaian tu baca bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. So Imam An-Nasa'i masukkan dalam kitabnya Amalul Yawm wal Laylah. Sebagai ulama sertakan sebelum kita masuk toilet ataupun masuk tandas, masuk bilik mandi, baca bismillah dulu. Itu dia combine-kan dengan hadis Ali. Hadis tu sahih. Bismillah. So bismillah tu apa fungsi dia? Sebagai pelindung daripada aurat kita dengan pandangan jin. Sebab tu ulama bahas kan, kenapa pandangan jin ni? Jin ni dia macam kita juga. Boleh jadi dia suka dekat aurat kita, boleh jadi dia minat dengan kita. Boleh jadi kan? Dia nak ganggu kita. Disebabkan kita tak jaga aurat kita, kita tak ada shield. So Nabi dah bagi tahu. Sitrun ma baina aurati bani Adam wa baina a'yunil jin. Atau kama qala sallallahu. Pelindung, pemisah antara aurat anak Adam dengan juga pandangan jin. So macam mana pandangan manusia kita kena pelihara, kita kena tutup aurat kita, macam tu juga dengan jin. Baik, benarkah jin sebenarnya takut kepada manusia? Pada hakikatnya, jin dia akan takut kepada manusia yang beriman kepada Allah, yang takutkan Allah. Itu. Jin dia akan takutkan manusia yang takutkan Allah. Tak takut kat dia. Kalau manusia tu takut dekat dia, dia tak takut. Dia seronok. Dia tak takut. Kita dah sebut sebelum ni kan, dalil-dalilnya banyak. Wala taqul ta'isa syaitan fa innahu ta'azama. Bila kita anggap dia boleh memudaratkan kita sampai takut, kita anggap dia boleh memudaratkan kita tanpa izin Allah, terlampau takut, dia besar. Apatah lagi orang yang sembah dia, apatah lagi orang yang minta tolong dekat dia, takut dekat dia, lagilah dia seronok.
So dia takut, dia takut kepada manusia yang takutkan Allah. Itu dia punya, kita kata sifir dia. Kalau kita tak takut ke Allah, dia pun tak takut. Kita takut dekat dia pula, lagi dia seronok. Dia bangga. Dia takutkan manusia yang takutkan Allah. Baik. Ini antara dalil yang kita boleh ambil lah. Maksudnya syaitan. Sebab itu kalau kita tengok balik, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Dia umum. Maksudnya apa sahaja gangguan, hasutan, apa sahaja gangguan yang datang daripada syaitan, maka ketika itu kita tadhakkaru, kita ingat perintah Allah, isti'adzah. Antaranya isti'adzah, minta lindung kepada Allah. Kan? Mimpi, kalau sebab tu Nabi ajar mimpi kan, kalau kita mimpi buruk jangan cerita kat orang. Suatu tu a'udzubillahi minasyaitanir bangkit mimpi tu, mimpi buruk kan, mimpi buruk tu datang daripada syaitan. Kemudian buat apa? A'udzubillah, isti'adzah, kemudian ludah ke belah kiri. Untuk lebih lagi untuk kita nak tenangkan hati, bangkit, ambil wuduk, solat. Ambil wuduk. Untuk tenang, kalau rasa macam takut sangat mimpi tu, dan jangan cerita kat orang. Mimpi yang buruk jangan cerita. Simpan. Muhasabah diri. Sebab apa aku dapat mimpi macam ni? Mungkin Allah Ta'ala nak bagi pengajaran, peringatan kepada aku. Itu bagus. Aku kena bertaubat. Bukannya buat benda-benda pelik. Kan? Bukan buat benda-benda, belajar ilmu-ilmu yang pelik ke apa semua. Nak masuk dalam mimpi tu balik ke, nak cari mimpi tu balik ke, tak perlu kan. Baik, itu maksud tadhakkaru. Apa sahaja gangguan dan sebagainya, was-was. Tadi dikatakan jika dijaga oleh malaikat, tapi kenapa kita tersasul juga kepada keburukan? Baik, sebab apa? Sebab tersasul maksudnya di sini, kalau kita dijaga oleh malaikat, baik, tersasul juga kepada keburukan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tak bagi kepada malaikat itu keupayaan untuk memegang hati kita. Kerana macam mana sekalipun malaikat diberikan tanggungjawab untuk menjaga kita, kok mana pun dia balik pada kita, diri kita. Sebab Allah Ta'ala bagi pilihan untuk kita. Allah bagi pilihan untuk kita. So Allah bagi iradah, kemampuan, kehendak pada kita. So yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan lisan kita, hakikatnya adalah kita, bukan malaikat. Malaikat menjaga atas sebab. Sebab kita menjaga perintah Allah, dia jaga kita. Sebab kita menjaga zikrullah, kita menjaga rumah kita tak ada gambar yang kita gantung, rumah kita tak ada anjing. So dia jaga kita. Sebab atas sebab Allah Ta'ala dah tetapkan. Tetapi dia tak boleh kontrol kita. Malaikat tak boleh kontrol kita. Malaikat tak boleh paksa kita. Sebab apa? Sebab Allah bagi kita kehendak. Dan malaikat tak boleh paksa kita, tak boleh tarik kita. Itu jawapannya. Kan? Walaupun dijaga oleh malaikat, tapi kita tetap boleh tersasul, boleh tergelincir. Disebabkan kita yang kontrol kita punya hati. Kita punya lisan, kita punya anggota badan. Allah Ta'ala bagi kita apa? Kehendak untuk memilih sama ada jalan kebaikan, keburukan. So lisan ni Allah Ta'ala bagi kita kehendak. Sama ada nak cakap benda yang buruk ataupun nak cakap benda yang baik. Tapi tak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah nak jaga kita, Allah jaga. Kan? Tapi ada sebab. Ada sebab. Baik, itu jawapan. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, Allah kata, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakanlah, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku memohon perlindungan denganmu, min hamazati syayatin. Daripada apa? Daripada, aku memohon perlindungan kepadamu daripada hamazati syayatin, daripada bisikan dan juga waswas. Baik. Hasutan syaitan kan. Min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku memohon perlindungan kepada engkau ya Allah daripada dia menghadiri, dia datang kepada aku. Kan? Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
Sebab itu kita bila dengan syaitan ni kita diperintahkan oleh Allah untuk isti'adzah, minta perlindungan daripada dia hadir, daripada dia datang. Bukan kita pergi minta dia datang, bukan kita pergi cari dia, kita minta lindung. Nampak? Sebab itu apa dia dalam tafsir Ibn At-Tabari, Rabbi astajiru bika min khanaqi syaitan wa hamazatiha. Ya Allah, aku minta lindung kepada Allah daripada apa? Ini dalil menunjukkan dia boleh tindih kita. Dia boleh sentuh kita. Sebab itu kata Ibn Jarir At-Tabari, min khanaqi syayatin wa hamazatiha, maksudnya apa? Khanaq ni maksudnya apa dia? Tekanan yang datang, sama ada fizikal ataupun dari sudut emosi, daripada kita kata apa dia mental dan apa dia rohani dan jasmani. Tekanan dari sudut itu. Dan kebanyakan ulama sebutkan apa? Apa dia kata? Khanaqani, khanaqi syayatin. Sekejap, ana check balik khanaq. Dia mencekik cekik. Khanaq syaitan. Sentuhan lah, kita kata sentuhan. Min khanaqin nas, min khanqihim an-nas. Kadzalika hamazatihim. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, astajiru bika rabbi an yahduruni fi umuri. So aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada dia datang dalam setiap perkara yang aku buat, dalam setiap urusan aku. Kan? Dalam apa saja yang kita buat, kita kena minta lindung daripada syaitan. Sebab itu disyariatkan untuk zikrullah. Kan? Hamazati syayatin tadi, tafsir ni lagi kalau kita tengok waswas dia, hasutan dia, gangguan dia, umum. So tak masuklah gangguan fizikal ke, kalau dia boleh memang diizinkan oleh Allah untuk diganggu kita. Penyakit yang datang, tak semata-mata penyakit tu based pada fizikal saja. Sebab tu ulama bahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Ayub. So Nabi Ayub tu penyakit dia tu siapa yang datangkan? Ya Allah datangkan, tapi asbab dia ada sebab. Dikatakan syaitan, Allah Ta'ala izinkan syaitan untuk datangkan sebab penyakit tu. Kan? Sebab penyakit tu. Baik. Ada perawat mengaku boleh sembelih jin. Tak betul tak betul boleh sembelih jin ni. Sama ada dia sembelih jin tu dia kena tipu dengan jin, ataupun dia dipermainkan oleh jin lah. Tak betul lah. Maksudnya kerana kita kena faham jin ini, kita kata apa? Sebagai orang beriman, so kita kena ikut apa yang Nabi SAW ajarkan lah. Nabi SAW tak ajar lebih daripada itu. So Nabi pernah diganggu oleh jin ketika solat. Ifrit datang. So Nabi tak sembelih jin tu. Nabi tak sembelih ifrit. Nabi biarkan. Kan? Nabi nak aja, Nabi nak apa? Ikat dia dekat tiang Masjid Madinah. Tapi Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab tak boleh. Sebab memang bukan kita kata bukan kerja kita, bukan apa yang menjadi khususiah kita untuk buat benda tu. Bukan menjadi keistimewaan kita untuk buat benda tu. Itu hanyalah keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab itu Nabi ingat doa saudaranya, itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa, maksudnya tak bagi keupayaan itu melainkan untuk dia saja. Tak boleh lah. So kita sebagai orang beriman, macam mana kita dakwa kita boleh sembelih jin, bakar jin pula? Melainkan kita kena tipu dengan jin tu. Ataupun kita ni sama level jahat macam jin tu. Dia dua je. Sama ada kena tipu dengan jin ataupun kita diperdayakan oleh jin. Sama ada apa ditipu oleh jin, apa tadi? Sama ada diperdaya oleh jin ataupun ditipu oleh jin. Satu je, sama je diperdaya dan ditipu kan. Sama ada tu je. Apa dia, sama ada kita terpedaya ataupun kita diperdaya. Ditipu dan tertipu. Ditipu dan tertipu. Ditipu maksudnya kita memang kena tipu hidup-hidup kerana kita jahil. Terpedaya kita macam nampak macam bijak,
betul. Tetapi diperdaya oleh jin. So dia ada syubhat dia lagi, ada talbis dia. So tak betul lah kena boleh sembelih jin tu, tak betul lah. Boleh tangkap jin masuk dalam botol tu dan sebagainya, itu semua adalah karut. Tak diperintahkan oleh syariat. Dan benda tu kita kata, kalau dia boleh sekalipun tu semua permainan jin dan syaitan. Tujuannya untuk menyesatkan dia. Istidrajan. Bukan karamah, bukan keberkatan, bukan kemuliaan, tetapi adalah istidraj, untuk menyesatkan dia, untuk menjatuhkan dia ke lembah kebinasaan. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Taala sebut dalam Quran, istidrahnya Allah Taala tarik seseorang tu ke dalam lembah kebinasaan sedikit demi sedikit tanpa dia sedar. Dan Allah akan biarkan dia dalam kesesatan tu. Antaranya dia anggap bahawasanya dia boleh kontrol jin, dia boleh bunuh jin. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang diutuskan kepada jin dan manusia pun tak boleh. Allah Taala tak izinkan untuk tangkap jin, apatah lagi sembelih jin. Sebab tu kita kata, sebab apa dia terpedaya atau tertipu? Sebab kalau jin tu jin Islam atau jin kafir, haram untuk kita menzalimi dia. Ini yang dinaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebab kita kena faham, jin ni adalah makhluk yang ditaklifkan oleh Allah. Makhluk macam kita. Adalah haram untuk kita menzalimi mereka. Sebab tu kenapa kita kata orang yang dakwa boleh bunuh jin atau sekian bakar jin dan sebagainya, dia tak faham. Sebab itu melainkan dia kena tipu tadi. Dia dah terjebak dalam tipu daya jin tu sendiri, syaitan. Kalau dia jin Islam atau jin kafir sekalipun, haram untuk kita sebagai manusia menzalimi dia. Perbuatan kezaliman. So, kita menzalimi dia. So atas dasar apa kita boleh bunuh dia? Atas dasar apa kita boleh bunuh dia? Melainkan kita terjebak dalam kezaliman juga. Atas dasar apa kita boleh bunuh dia? Tak boleh, haram. Haram. Sebab tu bila Nabi SAW pergi dekat orang yang kena sampuk, Nabi tak terus bunuh, Nabi suruh dia keluar. Ukhruj ya adu Allah. Keluar wahai musuh Allah. Nabi suruh keluar aja. Ada Nabi keluar, kalau tak keluar aku bunuh kau. Ada tak? Tak ada. Nabi tangkap ke? Tangkap. Kalau boleh tangkap pun, zalim. Lepaskan dia. Dan kita tak dipertanggungjawabkan atas apa yang dibuat. Kita bincang sebelum ni, kalau dia kafir, maksudnya dakwah dia kepada Islam, itu harus. Tapi nak bunuh, nak zalimi dia, nak bakar dia ke, haram. Pasal dia makhluk macam kita juga. Cuma ulama bahaskan lah, kalau dia nak menyakiti kita, kalau dia nak menimbulkan kemudaratan kita, macam ular kan, ular dia masuk dalam rumah. Dan ulama kata yang tu di Madinah saja. Selain daripada tu kita boleh bunuh. Sebab dia nak menzalimi kita, maksud dia nak apa kita kata apa? Memudaratkan kita, boleh ketika itu. Mimba bidaf'i sa'il. Kita menolak kemudaratan. Kita pertahankan diri. So, bolehlah bunuh. Kalau katalah jin, syaitan tu datang nak bunuh kita contoh. Bolehlah kita bunuh dia. Tapi kalau tanpa sebab, dia kacau orang je, boleh ke bunuh? Tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh. Atas dasar apa kita boleh bunuh dia? Atas dasar apa kita boleh sembelih dia? Melainkan kita juga orang yang zalim. Itu je. Kita kena tipu dengan dia dan kita pun masuk dalam kezaliman sama macam dia. Macam kita kata dah terjerumus dalam kongsi gelap lah. Gangster. Masuk dalam tu habis. Dia jadi nak bunuh orang ni, pukul orang sini. Sebab dia sama-sama zalim. Dia macam itulah perumpamaan dia. So tak perlulah. Yang dakwa boleh nak bersembelih jin apa sini, karut. Dia sama ada, dia telah mendakwa benda ghaib lah, satu. Tak perlulah kita kata kan. Baik, sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala tak suruh kita bunuh jin. Tak suruh kita bunuh syaitan. Suruh apa? Lindung, minta lindung. Jelas kan? Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qul, Allah perintahkan Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jelas kan?
Allah perintah, wahai Muhammad, katakan, wahai Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu daripada waswas dan gangguan syaitan. Aku memohon perlindungan kepadamu daripada dia menghadiri, datang kepada aku. Cuba tengok dalam surah apa lagi, Al-A'raf. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Kalau kita diganggu oleh syaitan, apa Allah suruh? Suruh bunuh dia ke? Suruh cari dia pergi bunuh dia ke? Sembelih dia ke? Fasta'id billah. Minta perlindungan kepada Allah. Tazakkaru dalam ayat Al-A'raf, tazakkaru, ingat ajaran Allah, ingat ajaran Nabi Muhammad. Tazakkaru. Fa idahum mubsirun. Waktu tu kita akan nampak apa yang kita kena buat. Bukan pergi kalut cari syaitan jin tu nak pergi bunuh dia pula. Nak balas dendam. Esok dia balas dendam kita pula. Kemudian dia tipu kita. Tak jadi kerja. Cuba tengok surah An-Nahl ayat 98-100 ni. Ayat yang Imam Al-Kathir bawa ni bagus. Semuanya bagi jawapan. Wa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, minta lindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala dah bagi jaminan. Dia tak ada penguasaan. Dia tak boleh ganggu. Dia tak boleh kacau. Dia tak boleh ganggu. Atas orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Kalau setakat gangguan sikit-sikit je. Was-was itu boleh. Tapi nak ganggu sampai nak bunuh ke apa, takkan boleh. Itu jaminan Allah. Innamas sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Yang dia boleh menguasai, mendominasi orang-orang yang berlindung dengan dia. Lindung dengan syaitan. Yang berkawan dengan dia. Yang jadi wali dia. Yang duk kalut hari-hari, duk cara macam mana nak ilmu kebal, nak lawan syaitan, gini-gini dengan perisai lah, dengan ilmu kebal lah. Apa? Itulah wali dia. Walladzina hum bihi musyrikun. Yang syirik. Syirik kepada Allah. Baik. Kemudian riwayat Imam Ahmad. Kalau tengok bila Nabi SAW ajarkan kita lafaz isti'adzah. Antaranya riwayat Imam Ahmad. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Sebab itu datang dalam tafsir salaf al-khanq as-sar', yakni gangguan, rasuk tadi. Rasukan. Rasukan dia masuk dalam badan, dia meracau. Boleh. Itu dalil harus bolehnya berlaku. So kita tak boleh kata ini tak boleh, ini tak ada dalil. Tak ada dalil. Kan? Daripada tafsiran ulama pada al-khanq. Al-khanq. Iaitu apa? As-sar', yakni rasukan. So based pada riwayat mutawatir pun memang sar', yakni gangguan rasukan syaitan ni memang boleh berlaku. So ahli sunnati wal jamaah isbatkan memang syaitan boleh masuk dalam badan manusia, boleh ganggu. Kita jawablah tadi tu, fizikal dia boleh kacau, tak boleh lah. Boleh lah. Tapi bukan tanpa sebab. Suka-suka hati dia nak masuk badan orang tanpa ada sebab kan. Macam cerita kartun ke, macam movie ke, dia boleh masuk dalam badan orang macam Terminator ke apa benda ke, bukan. Jangan jadi macam puak-puak teori konspirasi ni, habis di terlampau tengok filem banyak, semua benda dia nak kias dengan filem. Salah. Bukan macam tu gambaran syaitan ni. Bukan macam tu gambaran Dajjal ni. Dia ada limit dia. Dia ada dia punya apa benda yang hukum yang Allah Ta'ala dah bagi, dia tak boleh kacau. Dia still tak boleh kacau lah. Tetapi yang paling penting sekali, kita nak ikut syariat. Kita nak ikut syariat. Bukan nak ikut benda-benda yang pelik, benda-benda yang kita pun tak tahu. Ikut syariat, selamat. So Nabi minta lindung daripada syaitan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi, daripada dia punya waswas ataupun bisikan dia. Nafkhihi, nafkh. Ini juga kita boleh kata apa dia? Hamzihi ni juga dikatakan apa? Gangguan ketika kita nak mati. Dan juga gangguan ketika kita masih hidup ni, contohnya macam sar'. Sar' ni boleh jadi waktu sama ada kita lalai dan leka ketika kita kosong, sakit lah, selalu waktu sakit, ataupun waktu sebelum nak mati, nazak. So dia boleh ganggu, dia boleh datang dekat kita, dia boleh, iaitu sakaratul maut ni berat. Syaitan datang last minute waktu tu, dia ganggu kita. Sebab tu Nabi SAW minta kita lindung daripada
wa'udzubika an yatakhabbatani syaitan minal mas 'inda al-maut. Nabi minta lindung, Nabi meminta lindung daripada takhabbut, daripada gangguan, rasukan syaitan ketika nak mati. Kan, kalau Nabi minta lindung, kita lagilah kena minta lindung. Kan, bukannya kita lagi goyang kaki. Baik, kemudian riwayat Imam Ahmad lagi contohnya dalam Sahihain, Rasulullah SAW kana idza dakhala al-khala' qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kita minta lindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuthi wal khaba'ith maksudnya syaitan jantan dan syaitan betina. Minal khubuthi wal khaba'ith maksudnya kotoran dan juga syaitan. Kotoran dan juga syaitan. Najis dan sebagainya. Minta lindung juga kuman-kuman dan sebagainya. Cara dua bacaan. Baik, kemudian dalam riwayat Imam Ahmad lagi daripada Abu Hurairah, wa man ata al-gha'ita falyastatir fa in lam yajid illa an yajma'a kathiban min ramalin fayastadbir. Inna syaitan yal'abu bi maqa'id bani Adam, man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja. Ini dalam riwayat Ibnu Majah tapi sanadnya dhaif, kita tak bacalah. Baik. Tapi nak bagi tahu hadis tu tentang apa? Masuk dalam tandas ketika kita buang air dan sebagainya, hendaklah kita maksudnya berlindung, maksudnya kita berlindung daripada aurat, menjaga aurat kita, pandangan daripada pandangan manusia dan pandangan jin dan syaitan dengan baca bismillah tadi, dengan a'udzubika min hamazati syaitan ataupun a'udzubika rabbi a'udzubillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad lagi, kita nak tengok apa yang Nabi SAW ajarkan berkenaan dengan syaitan. Contohnya lagi apa? Hadis Ibn Umar, la ya'kul ahadukum bishimalihi wa la yashrab bishimalihi fa inna syaitana ya'kuluhu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Nabi SAW bersabda, jangan kamu makan, jangan salah seorang di kalangan kamu makan dengan tangan kirinya, dan jangan juga minum dengan tangan kirinya. Kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hal ini adalah syarti sahihain. Hadis yang sahih. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis Aisyah, man akala bishimalihi akala ma'ahu syaitan. Man syariba bishimalihi syariba ma'ahu syaitan. Siapa yang makan dengan tangan kirinya, maka dia makan bersama syaitan. Wa man syariba bishimalihi syariba ma'ahu syaitan. Siapa yang minum dengan tangan kirinya, maka dia minum bersama syaitan. So benda ni boleh sains buktikan ke? Tak boleh. Benda gaib, beriman. Apa nak buat? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Sebab Nabi dah bagi tahu. Syaitan join kalau kita makan tangan kiri. Ada kecuali tak? Kecuali kalau dah memang tangan kanan ni dah kudung ke ataupun tangan kanan tak boleh. Itu dah lain cerita lah. Tangan kanan ni kena bom ke apa benda kan, ataupun patah atau hilang ke, lain cerita. Tapi makan tangan kanan, sunnah Nabi. Dan Nabi bagi tahu kalau makan tangan kiri juga, apa? Makan dengan syaitan. Baik, dan syaitan makan dengan tangan kiri. Minum makan tangan kiri. Begitulah juga Nabi SAW melihat ini berkenaan dengan makan minum diri kan. Okay, kita tengok ini pula. Idza dakhala ar-rajula baytahu fa dzakara isma Allah hina yadkhulu wa hina yat'amu. Qala syaitan la mabita lakum wa la 'isha' ولا عشاء ها هنا وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء قال نعم. Hadis riwayat Imam Ahmad lagi, bila seorang di kalangan kamu masuk ke dalam rumahnya, siapa-siapa saja masuk ke dalam rumah, sebut nama Allah, bismillah. Bismillah ketika masuk dan ketika nak makan. Kerana bila kita sebut nama Allah bismillah, maka syaitan kata la mabita lakum. Kita tak ada lah hari ni, kita tak boleh tidur rumah ni. Wala asya'ah, tak boleh makan lah. Kita tak ada makan malam ni. Dinner kita tak ada malam ni. Sebab kawan tu masuk rumah dia, baca bismillah. Tambah-tambah datang daripada tempat-tempat syaitan pula. Pasar ke apa benda. Sebab tu masuk rumah, baca bismillah. Sebut nama Allah. Nak keluar pun baca kan. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nak masuk pun bismillah. Dan kalau dia masuk tanpa menyebut nama Allah ketika masuknya itu, maka syaitan akan kata adraktumul mabit. Dia ramai geng-geng dia. Malam ni kita boleh tidur kat tempat ni. Kita boleh tidur rumah ni.
Wa in lam yadhkur, kalau kita tak sebut nama Allah ketika makan pun, dia kata adraktumul mabit wal asya. Okay, dinner malam ni kita boleh join, tidur pun kita boleh join. Itu yang kena ganggu tu. Kena ganggu ke mimpi teruk ke apa benda ke, subuh lewat ke. Subuh lewat saya Nabi beritahu kan, syaitan dah bangkit, lepas tu tidur balik ataupun malas, bangkit lewat, subuh pun lewat. Syaitan datang, syaitan tidur dengan dia. Dia tak bangun-bangun tu. Kan dah bangun kemudian malas. Bangun subuh lewat. Itu sebab apa? Sebab dah memang kemudian nak buat kerja pun malas. Semua tu ada kaitan. Satu Nabi SAW ajarkan bangkit tidur tu, zikir. Kemudian dah ambil wudu. Sebab ada ni ikatan. Syaitan ikatan waktu kita ikat kita. Nabi suruh kita masukkan air ke dalam hidung, kemudian hembuskan, istinsyaq, istinsyaq. Sebab apa? Adanya syaitan yang bermalam dekat hidung kita. So benda tu sains tak boleh explain. Bila sains tak boleh explain, beriman je lah. Kan? Kalau benda yang macam tu kita tak boleh explain, sama lah juga macam yang tindih tadi tu. Tindih tadi bolehlah dia explain macam REM tu, tapi lebih pada tu, kan? Beyond the border, bila dah melampaui border benda gaib, cukup lah, beriman je lah, kan? Tanpa kita perlu menafikan. Baik, sama juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari, larangan untuk kita solat ketika apa? Ketika matahari terbit. Fa innaha tatlu baina qarna syaitan. Kerana waktu tu apa? Matahari timbul ataupun apa dia naik ataupun terbit antara dua tanduk syaitan. Itu pun sains tak boleh explain juga. Hadis sahih. Buat apa? Amanna. Sadaqa Rasulullah SAW. Beriman dengan Nabi. Itu orang beriman kan. Kemudian Nabi SAW bagi tahu, Nabi ketika tengok dekat masyrik, arah timur Madinah, Iraq dan sebelah timur, semualah timur termasuklah kita timur juga, ahlu syarq. Nabi kata innal fitnah ha huna min haitsu yatlu'u qarn syaitan. Sesungguhnya fitnah datang daripada arah sini. Iaitulah datang daripada dia terbitnya daripada apa dia tanduk syaitan. Kan? Maksudnya macam mana kita nak faham? So syaitan ni memang sama ada dia ada tanduk yang maksudnya yang memang tempat dia di belah timur. Kemudian memang waktu matahari terbit, memang antara dua tanduk dia macam tu. Sebab kita tahu matahari terbit bukanlah matahari tu duduk di antara dua tanduk dia, tetapi maksudnya waktu di bumi ni, maksudnya kan macam kita tengok dekat laut kan, matahari apa dia sunrise kan, so kita nampak matahari tu di antara laut kan. Bukannya matahari tu kat laut. Macam itulah maksud dia. So maksudnya sebab kita dah bincang sebelum ni arash iblis di mana? Di laut. Jadi boleh jadi kita kata benda gaib kan, benda kita kata memang apa dia terbitnya matahari di antara dua tanduk syaitan, memang Allah Taala jadikan memang nampak daripada laut tu. Memang kalau kita nampak benda gaib, memang apa dia terbit di antara dua tanduk syaitan. So menunjukkan syaitan ada dua tanduk. So kalau kita beriman dengan hadis tu cukup lah. Lebih pada tu kita tak tahu, Allahu Ta'ala a'lam, kan? Macam-macam lah ulama takwil kan, tapi kita kata hadis tu sahih. Baik. So nak bagi tahu syaitan kan. Kemudian dalam contoh yang lain lagi dalam sunan, Nabi SAW melarang kita duduk di antara cahaya matahari dan juga bayang-bayang. Maksudnya kita pilih tempat yang tengah-tengah, ataupun kita duduk di tengah terik matahari itu, sedangkan ada antara bayang-bayang dengan terik matahari itu, maka Nabi kata apa? Innahu majlisus syaitan. Ini adalah tempat duduk syaitan. Sebab apa? Sebab ulama kata sebab zalim. Sebab kita ada tempat yang teduh, kita tak duduk kat tempat teduh. Kita duduk kat tempat panas ketika ada tempat teduh, maka kita zalim. Kita tak telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. So zalim ini adalah sifat syaitan.
Jadi sebab itu Nabi kata innahu majlisus syaitan, tempat duduk syaitan. Sama juga macam larangan kita pakai sebelah apa? Sebelah selipar kita tak pakai sebelah lagi. Kasut sebelah lagi kaki ayam. Nabi larang. Sebab apa? Zalim. Kalau kamu ada dua-dua selipar, pakai dua-dua selipar. Kalau kamu pakai sebelah saja, kamu zalim. Kalau kamu tak memakai, buang dua-dua. Sebab itu ada ketika Nabi SAW tak pakai selipar dua-dua. Nabi nak ajar dekat sahabat. Kalau tak mau pakai, buang dua-dua. Kaki ayam tu. Jangan pakai sebelah, buang sebelah. Pakai sebelah, buang sebelah, zalim. Sebab itu Nabi kata ni, syaitan. Macam syaitan buat. Syaitan zalim. Apa cara kita nak lindung daripada was-was syaitan? Ialah dengan mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Maksudnya, ikut apa yang Nabi SAW ajar. Daripada zikirnya, apa benda yang kita kena lazimi. Zikir daripada bangkit, tidur. Kemudian sampailah kita nak tidur semula, maka carilah zikir-zikir yang amalan-amalan yang kita kena buat. Based pada sunnah Nabi yang sahih. Bukan amalan-amalan yang direka-reka. Baik, itu berkenaan dengan hadis-hadis lagi kan. So kita tengok lagi, contohnya macam Imam Ibn Katsir bawa lagi apa? Okey. Sebab apa yang dilarang duduk dekat apa? Tengah-tengah panas. Lepas tu ada di antara bayang-bayang dengan tengah panas tu kita duduk tengah-tengah. Kita tak pilih apa yang tempat teduh. Kita nak duduk tengah-tengah tu. So macam contoh kita duduk pergi kenduri kan. So ada apa? Kita kata kemah. So kemah tu ada dia punya border dia tu, sebelah ni kena panas, sebelah ni kena teduh. So kita duduk tengah-tengah tu. Tu kan dia kata hadza majlisus syaitan, ni tempat duduk syaitan. Sebab apa? Sebab kita sebelah lagi kita pergi panaskan diri kita, sebelah lagi teduh. Sebab tu nak duduk, pergi duduk terus apa? Yang teduh. Tak payahlah pergi duduk yang panas tu kan. Sebab panas tu buat pun kau nak pergi panaskan diri kau. Benda ada tempat redup, kenapa kau nak pergi mudaratkan diri dengan duduk dekat tempat panas? Lainlah kalau tak ada kemah kan. Kalau kita dah berada dalam rumah waktu malam dan kemudian buka pintu untuk ambil sesuatu di luar, masa buka pintu tu kita baca bismillah boleh Ustaz? Sebab hadis tu masa kita masuk. Yang ni ulama sebut kan ketika kita balik daripada keluar rumah, maksudnya itu saja. Tapi kalau kita buka ambil sesuatu tak jadi. Tapi kalau kita baca bismillah juga tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tapi yang ulama sebut tadi, yang hadis yang berkenaan dengan syaitan akan masuk, syaitan akan bermalam tadi tu, dia hadis yang kita balik daripada luar. Maksud kita dah keluar rumah. Bukan kita setakat keluar nak ambil barang, bukan. Itu tak diperintahkan. Itu asalnya kita masih lagi dalam rumah. Dia maksudnya bila kita dah keluar. So kita balik dari pasar ke, kita keluar pergi shopping ke, beli barang kan. So tempat-tempat pasar ni tempat-tempat syaitan pun banyak. So kita tak tahu kita bawa balik apa. Kita balik syaitan tu. Syaitan dengan geng-geng dia dekat pasar tu kan. Jadi kita balik tu bismillah. Bukan waktu kalau kita nak buka ambil barang, ambil kasut ke apa benda kat luar, tak termasuk. Tapi kalau nak baca bismillah juga tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab bismillah ni, sebab apa kita sebut bismillah? Sebab kita nak ambil keberkatan daripada nama Allah tu kan. Bismillahi akhruj, bismillahi adkhul. Dia ada takdir kan. Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So bacalah dengan nama Tuhanmu. So ulama takdir kan. Setiap apa yang kita nak buat, bismillah kan. Bismillah. Bismillah aku makan. Bismillah aku minum. Bismillah aku keluar. Dengan nama Allah aku masuk. Dengan nama Allah aku keluar. Dengan nama Allah aku mulakan. Dengan nama Allah. Okay, macam tu kan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi insyaAllah kita sambung lagi pada perbahasan akan datang. Masa kita pun dah habis. Bab syaitan ni panjang lagi. Kita akan tengoklah beberapa lagi sebelum rasa ataupun kita ringkaskan. Sebab kita lepas ni kita akan masuk tentang penciptaan Adam. So penciptaan Adam ni kita kena fokus sikit. Dan kita nak bincangkan juga lepas penciptaan Adam ni satu isu. Satu lagi kita nak bincang lepas Adam tu. Lepas Adam tu satu isu lagi. So kita mungkin minggu depan tak masuk lagi penciptaan Adam. Kita masih nak bahaskan tentang syaitan ni. Kalau ada soalan-soalan lagi, maka ana alu-alukan untuk ditanya. InsyaAllah kita boleh, kita akan jawab lah. Kalau ada berulang tu kita akan ringkaskan.
Ana rasa pasal syaitan ni dah cukup banyak kita dah bincang. Cuma kita nak baca hadis-hadis yang berkenaan dengan apa yang kita kena buat kan, dengan minta lindung kepada syaitan, gangguan syaitan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.